Salam buat semua. Ini adalah log pendakian saya ke Gunung Rajah melalui air terjun Camang di Bentong yang dianjurkan oleh kumpulan pendaki kura-kura Turtle Hikers di Ketua I Cakading dengan peserta seramai 34 orang. Catatan masa adalah mengikut pergerakan saya. Sedikit info mengenai Gunung Rajah. Ketinggian Gunung Rajah adalah 1,684 meter dari aras laut. Ia terletak di jajaran Banjaran Tutu Wangsa dan tempat permulaan pendakian adalah di air terjun Camang Bentong Pahang. Terdapat satu lagi laluan yang semakin popular tetapi dikatakan treknya lebih sukar iaitu dari arah kampung orang asli Pertak di Kuala Kubu Baru, Selangor. Jarak perjalanan dari tempat permulaan hingga ke puncak Gunung Rajah adalah kira-kira 50 km pergi balik menjadikan pendakiannya sangat mencabar fizikal dan mental. Pemandangan di puncak boleh nampak 360 darjah. Jika cuaca cerah tidak berkabut, boleh nampak Genting Highland, empangan Sungai Selangor di KKB dan Gunung Benung yang berketinggian 2107 meter. Inilah log pendakian saya. Jumaat 12 Oktober 2018 10 malam bertolak dari rumah bersama isteri saya Ina yang turut serta dalam pendakian kali ini. 10.40 malam singgah di Shell Tol Jalan Buta untuk mengambil Atirah. Inilah kali pertama saya berjumpa Atirah. Sudah menjadi kebiasaan para hikers untuk kapul ke destinasi pendakian. 11.30 malam, kami tiba di Al-Azmi Bistro Bentong sebagai tempat berkumpul. Sebahagian besar peserta telah tiba, berkenalan secara ringkas dan kami makan sambil mengemaskan barang-barang yang perlu dibawa dan pembahagian ration. Sabtu, 13 Oktober 2018 2.10 pagi. Setelah semua peserta tiba, kami bergerak ke air terjun Camang. 2.30 pagi, tiba di air terjun Camang, taklimat pendakian oleh Syah, doa dan senaman warming up. 3 pagi, pendakian bermula. Trek permulaan di belakang pejabat ranger pacak selama 15 minit. Kemudian menyusuri trek balak melalui stesen jana kuasa kecil Sungai Perting dan rumah orang asli. 4.15 pagi, tiba di Pitu Rimba, iaitu pintu gerbang sebagai tanda permulaan laluan masuk ke Gunung Rajah. Rehat dan regroup. 4.30 pagi, dari Pitu Rimba, perjalanan diteruskan melalui trek tepi air terjun. 6.20 pagi, tiba di checkpoint Resam, rehat 50 minit untuk solat subuh dan regroup. 7.10 pagi, meneruskan perjalanan setelah hari mulai cerah. 7.40 pagi, tiba di checkpoint Kuala Sungai Terling atau juga dikenali sebagai Sungai Wai. Rehat 10 minit, kemudian meneruskan perjalanan. 9 pagi, kami tiba di campsite Latanani. Tapak perkemahan agak luas, namun campsite telah penuh kerana terdapat anggota tentera dari Camp 502 Sungai Buloh yang membuat perkemahan di sini. Kru Turtle telah berusaha payah untuk mencari tapak kemah untuk kami namun tidak menjumpai tempat yang sesuai. Oleh itu, kami meneruskan aktiviti rehat-rehat sahaja atas batu di air terjun ini sambil makan lunch pad yang dibawa. 10 pagi, keputusan dibuat untuk berkemah di tepi sungai tak jauh dari Camp 502. Kami terus ke sana dan mula membersihkan kawasan untuk berkemah. Namun, belum siap kemah dipasang, arahan diberikan agar mereka yang mahu naik ke puncak Gunung Rajah untuk memulakan pendakian. 11 pagi, kami memulakan pendakian ke puncak Gunung Rajah. Dalam kelam kabut, saya tertinggal pula tongkat. Saya walkie-talkie kepada Syah, minta beliau tolong bawakan nanti. Saya berjalan dengan mood sebagai sweeper pada awalnya. Namun, selepas peristiwa disengat penyengat, saya dan Ina mula laju ke depan. Sepanjang perjalanan berselisih dengan anggota tentera yang turun dari puncak. Satu tengah hari,
kami tiba di kem Batu Hijau. Tapak perkemahan yang agak besar juga. Boleh menempatkan maksimum seramai 50 orang, namun juga telah penuh. Pendakian saya dan Ina diteruskan, namun langkah kaki saya semakin perlahan kerana ketiadaan tongkat. 4 petang, tiba di checkpoint Permatang Guntung yang terdapat puncak bonsai. Dari sini boleh nampak puncak Gunung Rajah menjulang tinggi. Namun, dari Permatang Guntung perlu mendaki turun dahulu dan mendaki naik ke Gunung Rajah sebelum tiba di tebing curang Batu Hampar. Syah melewati saya dan memohon maaf beliau terlupa membawa tongkat saya. 4.30 petang, tiba di Batu Hampar. Bagi saya, ia bukan batu hampar tetapi batu curam yang berbahaya. Pendakian agak mencabar di sini kerana pendaki perlu menggunakan tali untuk mendaki tebing batu yang curamnya hampir 90 darjah. Alhamdulillah, kami berjaya melepasi halangan ini. Kami teruskan pendakian yang sukar menelusuri batu dan tebing yang curang, lagi licin dan becak. 5.15 petang, tiba di Last Water Point, punca air terakhir sebelum sampai ke puncak. Terdapat tapak perkemahan di sini. Pendakian diteruskan. 6.05 petang, alhamdulillah, puncak Gunung Rajah berjaya ditujaki. Yang ada di puncak pada masa saya dan Ina tiba ialah Mama Mazunah, Yan, Liza dan Daus sahaja. Kami cepat-cepat bergambar secara ringkas. Cuaca pula kurang baik dan berkabut. Tak berapa nampak pemandangan. Mujur sekali-sekala bila kabut menipis, nampak juga pemandangan pergunungan yang indah. Enam 30 petang, kami semua memulakan pendakian turun. Hari telah mula gelap. Keadaan trek yang licin dan sukar memang merisaukan saya. Dalam perjalanan turun, tersempak dengan Tobe dan Mut sedang memberi semangat pada Ayu, Dahlia dan Syah untuk naik ke puncak. Alang-alang dah nak sampai, teruskanlah ke puncak meskipun malam mula menjelang. 7.30 malam, kami tiba di Last Water Point. Saya menemani Daus untuk turun mengambil air di bawah tebing. Setelah dapat bekalan air, kami teruskan perjalanan turun. 8 malam, menuruni Batu Hampar, tempat yang paling bahaya dan digeruni. Alhamdulillah, semua lepas dengan selamat dan dengan susah payah. Kami berenam pun berehat di bawah Batu Hampar itu untuk menunggu Ayu dan geng yang lain tadi turun dari puncak. 9.30 malam, Tobe tiba di Batu Hampar. Kami membantu mereka untuk turun. Setelah semua selamat turun dari Batu Hampar, kami meneruskan perjalanan. 11 malam, kami tiba di Permatang Guntung. Setelah beberapa kali kami semua berehat, saya dan Ina decided untuk tidak berhenti rehat lagi. Hujan mula turun mencurat-curat. Nasib baik Mama ikut kami kerana lampu Mama terang, jadi memudahkan perjalanan kami. Ahad 14 Oktober 2018, 2 pagi, saya, Ina dan Mama tiba di kem hijau. Hujan masih turun dengan lebatnya. Tiba-tiba, pandangan mata saya tertumpu pada 2 lembaga seolah-olah memakai telefon. Tersirap darah saya. Orangkah itu di dalam hujan lebat ini? Hati saya berbisik. Saya cuba menjauh. Tiba-tiba terdengar suara bertanya, "Tobe kah?" Rupa-rupanya Fazini yang bertanya. Sufi dan Fazini, suami isteri, berhenti di kem hijau menunggu Tobe untuk sweep mereka. "Tobe jauh lagi," kata saya. Lalu saya ajak mereka ikut saya untuk segera turun. Sesekali saya berhubung melalui walkie-talkie dengan Tobe dan Daus bagi memaklumkan kedudukan kami. Hujan masih lagi mencurah-curah turun. Badan sudah kehabisan tenaga
dan kami menggigil kesejukan. 3 pagi, kami tiba di anak sungai yang tidak jauh dari kawasan perkemahan kami. Namun anak sungai ini airnya cukup deras dan tak dapat untuk seberang. Saya hubungi Syah melalui walkie-talkie dan memaklumkan keberadaan kami berlima di sungai yang arusnya deras dan perlukan bantuan untuk melintas. Syah beritahu beliau akan tiba dalam 20 minit. Tak lama kemudian Syah hubungi, maklumkan tak jumpa sungai yang dimaksudkan. Kemudian Tobe atau Daus hubungi saya, minta kami tunggu di tempat kami berada. Kami tunggu di situ sehingga Tobe datang dan membantu semua untuk melintas dari atas batu menggunakan pokok kecil yang melintang untuk berpaut. Akhirnya, kami semua berjaya melintas. Kami teruskan perjalanan menuju ke kawasan perkemahan. 4.15 pagi, tiba di kamp 502. Tapak kemah kami dipindahkan ke sini dan kemah saya telah tersedia dengan dipenuhi air hujan terpaksalah menimba terlebih dahulu. Bila saya dapatkan beg juga basah. Nasib baik masih ada pakaian yang kering di dalam beg. Dina malam tadi, nasi lauk daging masih ada dalam kuali. Saya selutkan sedikit untuk saya makan bersama Ina. 5 pagi, hujan masih turun rintik-rintik. Langsung tidak dapat tidur kerana kemah yang basah dan sleeping bag juga basah. 6 pagi, telah masuk waktu subuh. Hujan masih lagi turun rintik-rintik. Saya dan Ina bangun untuk solat subuh. Di luar kemah, terdengar kru mula memasak untuk sarapan pagi. 8 pagi, sarapan kuih tiaw goreng yang sedap. Selepas itu, kami terus mengemas untuk pulang. Saya minta izin untuk turun dahulu bersama Ina dan Atira kerana kaki saya telah melecet akibat memakai kasut Adidas kampung. 10 pagi, mula perjalanan turun ke air terjun Camang. 3 petang, kami tiba di Pitu Rimba, rehat dan bergambar di signboard. 3.30 petang, kami meneruskan perjalanan. 4.20 petang, kami tiba di air terjun Camang, berehat seketika dan memulakan perjalanan balik ke rumah. Alhamdulillah, misi berjaya. Tahniah dan terima kasih kepada Syah Keding sebagai gogo dan Tobe sebagai guide serta semua kru dan peserta yang sporting lagi happening yang memeriahkan suasana sepanjang pendakian. Tahniah kepada semua. Jumpa lagi di track yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like dan share. Terima kasih.